walaupun kita tidak sama pendapat, berbeza pendapat. Setakat orang panggil gelar Wahabi itu biasalah. Karena gelar Wahabi itu sudah menjadi masyhur sekarang. Sehingga apa sahaja yang menyalahi dengan orang yang dia ta'assub terus dicap sebagai Wahabi. Orang yang menggelarkan Wahabi pun kadang-kadang tak tahu Wahabi itu apa. Ini bala juga. Tapi kalau sampai melaknat, tidak mengharap dia kata apa, melaknat, mewajibkan seorang tu ahli neraka dan sebagainya, ini sudah jauh daripada batas-batas normal adab seorang muslim. Kerana Allah Ta'ala firman dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, hanya senya orang yang beriman itu ialah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka hendaklah kamu mendamaikan di antara dua saudara kamu yang saling bertelingkah, yang berkelahi. Jadi walaupun kita bermanhaj ataupun bermazhab dengan al-Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah, Junaid Baghdadiyah, ini mengamakna kita mengikut alim ulama, dan satu kelompok lagi mendakwa bahawasanya mereka terus kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dulu terus direct kepada Quran dan hadis, tapi sekarang tu slogan-slogan dia sudah agak berubah lah sikit. Yang ni mereka pun mengambil ulama juga, tetapi seolah-olah mereka pandai mentarjih. Ini pendapat yang lebih rojih, ini pendapat yang marjuh. Itu terpulang lah. Tetapi batas sebagai seorang Islam mesti kena ada. Itu tidak boleh kita mendoa laknat dan sebagainya kepada saudara se-Islam kita, walaupun dia berbeza dengan pandangan kita atau berbeza dengan fahaman kita. Kalau nak di screenshot, orang panggil mesej-mesej Facebook account yang fake account yang melaknat, mengeji, saya kira saya pun banyak juga dalam Facebook saya ni. Bukan setakat mengeji, melaknat, ubuk bunuh pun ada, halal darah pun ada. Kenapa? Kerana bagi segelintir golongan yang mendakwa mereka itu kononnya ittiba' sunnah, salafi, mereka ni menganggap bahawasanya orang yang mengikut mutakallimin al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, sufiyah, ini sebagai orang yang halal darah. Ini halal darahnya. Kerana kononnya mereka mengatakan kita ni musyrik, syirik, ahli syirki, ahli syirik. Bahkan bukan setakat sufi saja, ahli syirki. Seperti Ustaz Asri Sabri dengan jelas-jelasnya mengatakan bahawasanya akidah Asy'ariyah tu kufur akbar. Di fitnahnya Asy'ariyah ni akidah seperti Jahmiyah. Ini fitnah-fitnah yang sangat keji lah kita kata. Sangat keji, fahisyah. Fitnatun fahisyah, fitnah yang sangat keji. Dan saya pun berapa kali sudah menawarkan dialog, dialog harmoni lah kita kata, dengan Al-Fadhil Ustaz Asri Sabri. Mana tahu mungkin ada yang dia tersalah faham tentang akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah. Dia ni kelompok yang terbesar sekali, Sawadul A'zam, kelompok yang paling besar sekali mendominasi dan mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah.
diterima seluruh dunia. Sampai sekarang kalau di Al-Azhar Al-Sharif, di Qarawi, di semua jamiah-jamiah Islam yang tua, sampai sekarang pun menggunakan pengajian ilmu akidah berlandaskan manhaj ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, jadi tuduhan kufur yang sangat besar, inilah punca-punca yang menyebabkan berlakunya orang panggil pertelingkahan yang berpanjangan. Nah, bahkan pengikut-pengikut di bawah ni sampai melanggar batas-batas adab seorang Muslim. Ini perkara yang kita agak duka cita lah. Perkara yang agak duka cita. Sebab tu saya melihat sebenarnya suasana dialog tu sangat bagus. Nah, suasana dialog, diskusi, debat, itu sangat bagus. Lain daripada kita menyatakan hujah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatu burhanakum, datangkanlah hujah kamu, burhan kamu. Burhan tu lebih umum daripada dalil. Tiap-tiap dalil belum tentu burhan. Tiap-tiap burhan tentu dalil. Karena burhan tu dia tersusun dengan kaedah akliyah, kaedah mantik, disusun dengan qadiyah. Ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, ada muqaddam tali dan natijah. Itu dikatakan burhan. Jadi qul hatu burhanakum, katakanlah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatu burhanakum, datangkanlah burhan kamu. Karena burhan tu lebih khusus, maknanya menggunakan kaedah akliyah. Sebab tu satu daripada kesilapfahaman kelompok-kelompok yang mendakwa mereka tu salaf, ittiba'us sunnah, ialah mereka menuduh bahawasanya mazhab Asy'ariyah Maturidiyah mengkedepankan akal berbanding akal. Ini silap, ini salah, tak betul. Yang mengkedepankan akal berbanding akal itu bukan Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah. Itu kelompok-kelompok itulah yang mengkedepankan akal berbanding akal. Adapun kelompok Musyabbihah, Mujassimah, Zahiriyah, mereka mengkedepankan nakal berbanding akal. Akal diletak ke belakang. Jadi manhaj yang dia lalui ataupun disusun oleh ulama-ulama Asy'ariyah Maturidiyah, yakni ahli sunnah wal jamaah, ialah menyanding, mengganding, mengiring nakal dengan akal. Mana seiring. Saya kerap selalu dengar ustaz-ustaz yang dikatakan salafi wahabi ni, mereka kata Asy'ariyah kedepankan akal, mutakallimin kedepankan akal, mereka taksub dengan akal. Tidak, mereka tidak taksub dengan akal, tetapi mereka menggunakan nikmat akal yang diberi oleh Allah Ta'ala dengan jalan yang benar. Itu maksud afala taqilun, afala tatafakkarun. Itukah bukan Allah Ta'ala suruh guna akal, suruh menggunakan akal, kerana nikmat besar akal. Sebab tu qul hatu burhanakum, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatu burhanakum, bawa datang burhan. Kata dalil, burhan. Kerana dalil boleh saja dengan cara yang tidak tersusun dengan kaedah akliyah. Contoh kita kata dalil yang menunjukkan adanya Tuhan Sang Pencipta, itu makhluk ini, alam ini, tidak tersusun dengan qawaid, kaedah-kaedah akliyah, dawabit atau qadiyah-qadiyah yang dibincangkan dalam ilmu mantik, tapi dikatakan dalil. Seperti orang Arab Badui, bila ditanya, kamu tahu di mana? Kata, Tuhan tu ada, Tuhan tu wujud, Tuhan tu mesti ada, Allah tu ada. Senang dijawab oleh orang Badui, iaitu adanya kesan tahi unta menunjukkan ada unta. Itu ada asar, ada muasir. Jadi itu dalil.
dipanggil dalil, tapi tidak dipanggil burhan. Allah menggunakan burhan. Apa? Yakni dalil-dalil yang disusun dengan kaedah qadiyah yang akliyah. Kerana Al-Quran tu memang jelas menyatakan kebenaran, tetapi manusia tidak dapat menerima kerana akal dia yang tidak boleh berfungsi dengan benar. Jadi kerana itu in kuntum shadiqin, kalau kamu adalah orang yang benar. Jadi sebab tu dialog ataupun debat ataupun kita kata diskusi itu suasana yang sangat bagus. Contoh seperti yang baru-baru telah lepas Al-Fadhil ayahanda kita yang mulia Ustaz Engku Fadil Al-Idrus dan guru kita Tuan Guru Baba Rashid bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Salman Ali diskusi. Selain daripada menegakkan hujah masing-masing, di sananya ada orang panggil silaturahim, mengharmonikan ataupun menunjukkan kemesraan di antara satu sama lain, yang mana kita semua ni masih lagi muslim, masih lagi mukmin, masih lagi orang yang tasdik, membenarkan Nabi SAW. Orang Wahabi, orang Salafi membenarkan Rasulullah SAW. Tasdiqur Rasul wa tasdiqu bima ja'a bihi Rasul SAW ma'ulima minad dini bid-darur. Masih cuma di pandangan kita atau di pandangan ilmu-ilmu yang kita belajar daripada alim ulama kita, mereka agak tersasar. Mereka agak tersasar dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu yang memerlukan berdialog, berhujah dan sebagainya, sehingga mengharmonikan suasana. Itu saya sangat sokong program dialog.